forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar analisa dan komen dan respon daripada Datuk Kamal Amir terhadap keputusan di Kemaman. Dan keputusan Kemaman kita sudah tahu Dr. Sam menang di Kemaman dengan majoriti 37220. Okey, mari kita dengar analisa daripada Datuk Kamal Amir. Di akhir ni kita komen macam biasa. Kita masuk sekarang ni tentang pilihan raya kecil di Kemaman. Saya pun masih letih lagi. Saya balik daripada Kemaman. Saya balik dah 1 hari setengah. Tapi balik rumah terpaksa kuarantin. Kerana disyaki ada virus yang melanda. Mudah-mudahan. Dan keluarga saya pun ramai yang terkena. Dari segi laporan sehingga saat tadi, ini tak rasmi. Belum secara rasmi saya. Sebab saya mencatatkannya sekitar jam 9 malam tadi. Bahawa calon daripada PAS yang berhormat Datuk Seri Dr. Samsuri Mokhtar daripada PAS mendapat 64,475 undi. Sementara calon daripada UMNO Barisan Nasional Yang Mulia iaitu Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Effendi mendapat 27,555 undi. Itu setakat jam 9 malam tadi saya. Cikgu, terima kasih. Saudara, kemudian majoritinya adalah 36,920. Memang tidak dinafikan ada peningkatan. Tapi bagaimanapun, daripada kalau diikutkan saudara, cuma 92,000 saja mengundi daripada 141,790 pengundi yang layak mengundi. Dan kalau kita lihat pemerhatian saya, antara undi yang diperoleh hari ini dengan undi yang masa silam. Saya tidak menegakkan badan basah. Saya mengucapkan syabas, saya mengucapkan tahniah kepada calon PAS kerana berjaya dalam pilihan raya kecil ini. Tetapi realiti kena terima. Saya nak mencari alasan dan sebagainya. Saya dapati bahawa calon daripada PAS yang amat Menteri Besar dia susut sikit. Undinya berbanding dengan apa yang diperolehi oleh calon terdahulu, iaitu Datuk Alias. Kerana Datuk Seri Sanusi, Dr. Sam, dia dapat 64,475 undi. Sedangkan Alias mendapat calon dulu, pilihan raya dulu, 65,714 undi. Susut sekitar dalam 600 undi susutnya. Berbeza dengan calon Barisan Nasional, saudara. Saudara, calon Barisan Nasional nampak gayanya naik sikitlah peratusannya kepada 3%. Majoriti 27,000 saudara. Itu keadaannya. Jadi itu keputusan tidak rasmi yang saya perolehi. Baik saudara. Saya nak jelaskan di sini, jangan kita salahkan sesiapa. Ternyata bahawa pengaruh PAS masih lagi unggul di negeri Terengganu. Dan warga UMNO kenalah bekerja keras dari sekarang. Jangan lepas saja pilihan raya, kemas bilik, balik rumah, relax. Bila nak ada pilihan raya, baru bergegas. Saya melihat bahawa sebenarnya, saudara, ada banyak isu yang berlaku sepanjang keberadaan saya di Kemaman. Memang saya dah dengar macam-macam cerita. Tapi ceritanya lain tak ada, adalah tentang bagaimana kesepakatan di peringkat pimpinan dengan rakyat. Bukan sama pemimpin. Sama-sama pemimpin tu memang ada pertelagahan, khususnya di bahagian Kemaman. Ini juga saya rasa yang amat Datuk Seri Presiden kena perhatikanlah. Kena dilihat, dinilai sejauh mana pengaruh mereka dan sebagainya. Tetapi yang paling penting saya merasakan bahawa sentuhan antara pimpinan UMNO di peringkat bahagian-bahagian di negeri Terengganu dengan rakyat di peringkat akar umbi itu kurang ditekankan. Bagaimanapun, sebelum saya nak mengulas lagi, saya ingin menjelaskan bahawa malam ini, saudara yang berbahagia, Datuk Seri Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Ayub Khan telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa penyokong parti tidak boleh berarak untuk merayakan kemenangan. Kerana pihak polis menyatakan semua penyokong parti yang bertanding tidak melakukan perarakan selepas keputusan pilihan raya kecil diumumkan malam ini. Menurut Datuk Seri Ayub,
pihaknya akan melakukan pemantauan berterusan dan tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang dikesan berbuat demikian. Jadi kita mohon katanya supaya semua pihak tidak melakukan sebarang perarakan selepas pengumuman keputusan PRK Kemaman. Tugas polis adalah untuk menjaga keselamatan dan mana-mana pihak yang melakukan kesalahan dan mencetus, mengganggu dan juga mengganggu-gugat keselamatan awam serta ketenteraman akan dikenakan tindakan tegas. Itu kenyataan timbalan Ketua Polis Negara, saudara. Dalam waktu yang sama, sebelum saya nak mengulas lagi, saudara, saya melihat bahawa pihak polis sudah pun membuka kertas siasatan terhadap Presiden Parti Peribumi Bersatu, iaitu Pengerusi Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin. Polis telah pun membuka kertas siasatan terhadap beliau yang didakwa mengeluarkan kenyataan membabitkan 3R, iaitu agama, bangsa dan istana ketika kempen pilihan kecil di Kemaman baru-baru ini. Saya katakan, ingatkan pada anda semua, para pengempen, elakkanlah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang berbau fitnah dan sebagainya. Dalam sidang akhbarnya, pihak polis dan Datuk Seri Ayub Maidin berkata siasatan terhadap Pengerusi Perikatan Nasional itu dilakukan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan A Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 kerana mencetuskan keadaan tidak harmonis. Ya, bercakap pada pemberita selepas melakukan tinjauan di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Bukit Mentuk. Beliau berkata siasatan itu dijalankan susulan 18 polis yang dibuat terhadapnya di sebuah balai polis semalam, saudara. Tan Sri Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu pada satu ceramah perdana antara lain didakwa mengeluarkan fatwa. Saudara, dia kata fatwanya harus untuk ahli UMNO meninggalkan parti itu dan mereka yang berbuat demikian boleh mendapat ganjaran pahala hijrah seperti zaman Rasulullah SAW. Inilah kadang-kadang, saudara, dalam keadaan begitu, agama ditunggangi semata-mata demi untuk percaturan politik. Ya, sebab itu beliau polis mengingatkan, Datuk Seri Ayub mengingatkan semua penyokong parti tidaklah mengadakan perarakan dan sebagainya, tapi siasatan tetap akan dilakukan. Ya, saudara, untuk laporan anda semua, pusat pengundian ditutup pada jam 6 petang dan pengiraan bermula jam 8 malam. Dan semua terdapat 49 pusat mengundi melibatkan 244 saluran. Jadi pengundi ada 141,043 orang. Sebelum ini 387 anggota polis Raja Malaysia dan 6 anggota tentera yang sepatutnya mengundi pada awal November diarah melaksanakan undi secara pos. Itu keadaan saya, laporannya saudara, apa yang berlaku supaya anda dapat faham. Balik macam mana kekalahan. Kita ucapkan tahniah pada PAS dan semoga Yang Muhammad Datuk Seri Samsuri dapatlah sering-sering datang ke Kemaman. Jauh saya daripada Kuala Terengganu ke Kemaman. Jadi beliau terpaksa menjaga kawasannya di Besut, terpaksa jaga kawasan di Kemaman. Mudah-mudahan dapat sentiasa menyantuni warga. Jika tidak, beliau pastilah akan mengecewakan hati para pengundi. Saya melihat secara terus terang, saya katakan bahawa ekonomi di Kemaman ini masih lagi dalam keadaan yang tidak tenteram. Masih ramai lagi warganya yang berada dalam paras kemiskinan. Nelayan-nelayan, terutama di kawasan Cukai, di kawasan Kijal dan pesisiran pantai Terengganu Kemaman ni, saudara, banyak nelayan. Malahan di seluruh Terengganu ada lebih kurang 10,000 nelayan. Dan mereka mengharapkan sentuhan daripada pemimpin untuk membela kehidupan mereka. Jadi soalnya, yang menang-menanglah. Saya minta satu saja, jangan kita mentertawakan. Saya berlapang dada menerima kekalahan. Dan saya merasakan bila kita kalah, kena kerja kuat lagi lah. Artinya rakyat akan umbi dahagakan penjelasan, penerangan daripada pimpinan. Kalau kita masih bertelagah, kita masih lagi tidak mampu menangani isu-isu politik ini, maka inilah natijahnya. Bertanding berapa kali pun, kalau penjelasan, penerangan tidak dilaksanakan secara tuntas. Saya tak mau menuduh sesiapa, saudara. Tapi saya tahu ada pihak-pihak yang tak senang orang awam ni, ada orang kata begini. Bagi saya, janganlah orang kata rumah dah siap, pahat berbunyi. Tak perlu, jangan kita menyalahkan sesiapa.
terima kekalahan bahawa saat ini warga Terengganu tidak begitu menyantuni UMNO. Walaupun tidaklah kita kalah di lawan pertaruhan, bahawa sinar itu masih ada. Tetapi Terengganu telah pun memutuskan, warga Terengganu merasakan bahawa mereka tidak memerlukan perjuangan UMNO untuk mereka. Tak apalah. Jadi sebenarnya memanglah UMNO bukan pilihan mereka. Tak mengapa. Jadi ini harus menjadi kesedaran kepada pimpinan UMNO. Jangan gah saja. Dan saya juga melihat sudah sampai masanya UMNO melakukan, kita perlu, jangan kecewa ya, tak perlu kita kecewa. Betul, saya setuju pandangan Saudara Abdullah Majid. Kita tak perlu kecewa sebab voters dah buat pilihan. Jadi harap mereka tidak mengeluhlah. Sebab itu yang mereka pilih bila kehidupan mereka tidak disantuni oleh pimpinan yang mereka pilih. Sebab di Kemaman ini, 4 kawasan Dewan Undangan Negeri adalah datang daripada Parti PAS. Dan untuk Parlimen pun mereka menolak tangan-tangan UMNO untuk menyantuni mereka. Tak apalah. Jangan kita kecil hati, jangan kita marah. Kita buat kerja kita sebagai orang parti, laksanakan tugas. Tetapi saya merasakan sudah sampai masanya UMNO melakukan regenerasi. Iaitu satu bentuk peralihan daripada yang tua-tua tu kepada yang muda. Saudara, jangan kita duk cakapkan orang itu. Jangan bermain dengan andaian, saudara. Jangan bermain dengan persepsi. Kalau kita bermain dengan persepsi, sampai sudah kita tak ke mana-mana pun. Dan saya rasa kadang-kadang mungkin juga kerana perbalahan yang dilihat, yang didengar. Saya dah bercakap bahawa ahli-ahli UMNO cuma 3.7 juta di seluruh negara. Sedangkan pengundi ada 25 juta. Itu yang paling penting kena ingat, saudara. Jadi ahli UMNO tidak boleh menentukan kemenangan. Tetapi kalau semua bekerja, semua menyantuni rakyat, semua melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang diharapkan, saya rasa tak ada masalah. Dan di Terengganu ni, saudara, bukan perkara pelik. Hari ini mereka menang, mereka akan datang mereka kalah. Ada pernah berlaku, saudara. Satu ketika dulu, UMNO Barisan Nasional menang sampai 28 kursi Dewan Negeri. PAS cuma tinggal 4 kursi. Tapi bila berlaku pilihan raya kemudiannya, terbalik pula. PAS dapat 28, UMNO dapat 4 kursi. Itu gambarannya, saudara, dalam keadaan di Terengganu ni agak suasananya sebegitu. Dan jangan lupa, saudara, kalau kita lihat, jangan putus asa, Parti Pakatan Harapan. Satu ketika waktu UMNO dipimpin oleh Tun Abdul Hamid Badawi, Parti Keadilan menang 1 kursi je, saudara, iaitu di kawasan Batampau, Datuk Seri Dr. Wan Azizah. Yang lain semua ruyuk. Tapi selepas itu mereka bangkit. Jadi saya harap bahawa ahli-ahli UMNO, pimpinan UMNO, terus bangkitlah, saudara. Saudara Wanda, bukan lain dulu, lain sekarang. Tidak. Politik itu dinamika sifatnya. Dia berubah-ubah mengikut suasana semasa. Dan dengan politik ini, rakyat dapat menilai sama ada parti mana yang benar-benar ikhlas dan jujur dalam menangani kehidupan mereka. Pimpinan mana yang jujur. Saudara Mok, saya harap satu saja, jangan ketawakan orang. Saudara, mentertawakan orang yang jatuh tangga, kadang-kadang kita boleh masuk lubang. Bagi saya tak apalah. Kita ucapkan tahniah pada pimpinan PAS, kita ucapkan tahniah pada jentera PAS yang bekerja, yang mampu berjaya menawan hati pengundi. Dan UMNO juga harus bekerja keras untuk menawan semula hati pengundi. Saudara, tak bolehlah kata kalau dah jatuh, jatuh selama-lamanya. Tak boleh, saudara. Saya tak nampak begitu. Ya, Pak Mat? Saya tak nampak orang kata tak relevan untuk generasi Y dan sebagainya. Saya tak nampak begitu. Kalau begitu, natijahnya. Kalau kata saya dah tua, bagaimana waktu kempen tu hari Dr. Mahathir turun? Apakah usaha Dr. Mahathir dengan saya? Beliau lebih muda daripada saya. Bagaimana pimpinan daripada PAS? Tan Sri Muhyiddin lebih tua daripada saya. Tak boleh kita usia bukan ukuran. Yang saya lihat dalam berpolitik, pertama sekali keikhlasan. Seorang pemimpin politik harus berjuang untuk rakyat. Saudara, perlu ditekankan pimpinan politik sebenar-benarnya mereka harus menyantuni rakyat. Bukan menyantuni poket sendiri.
saya dapat tahu, dapatan saya ramai yang saya jumpa, sama ada saya berada di beberapa kawasan di Kemaman, ada yang menyatakan kepada saya, wang tak cukup, duit tak turun. Saya nak bagi tahu, memang pun UMNO tidak macam dulu. Apabila tabung-tabung UMNO sudah pun disapu oleh orang terdahulu. Jangan lupa saudara, UMNO tidak mempunyai wang yang banyak untuk dilaporkan sebagai pemimah politik. Tak ada saudara. Jadi apabila berlaku pertandingan, memang keperluan. Saya tahu. Banyak saya pergi ke PDM mengatakan, apa ni, haus ni tak cukup peruntukan. Kalaulah peruntukan itu dijadikan alasan untuk UMNO menang, saya kata sampai bila pun kita tak akan berjaya. Tapi kalau semangat tu ada, kita ketepikan soal keperuntukan. Masing-masing melihat kadang-kadang musim pilihan raya ini macam musim untuk memunggah kekayaan. Raya, tak ada saudara. Osman jaga kad terlaluan kata hati. UMNO terasa lemah dengan ketiadaan Datuk Seri Najib. Okey, itu memang juga ada sebahagian daripadanya. Tapi bukanlah segala-galanya, saudara. Memang kita sedar, kalau Datuk Seri Najib ada, beliau mampu untuk menggerakkan. Saudara. Tapi janganlah sampai kita menafikan kepimpinan UMNO yang ada. Saudara. Jadi, Saudara Azizul, Melaka tak ada tempat untuk PAS. Kadang-kadang jangan kita cakap besar. Saya kadang-kadang, Cik Bu, bukan Don Kemaman, Parlimen. UMNO suka pilihan raya. Dulu masuk banyak. Sekarang dah tak ada. Bila tak ada tu kuranglah kerja kerasnya. Tapi saya bersimpati sebab saya berjumpa dengan anak-anak kita putih UMNO yang mau mendekati politik, usia untuk pilihan raya ini. Mereka baru memahami bagaimana sukarnya untuk meyakinkan warga dalam sentimen politik pilihan raya. Sentimen kepartian lain. Saya dah bercakap berkali-kali. UMNO masalahnya pertama sekali apabila berlaku pertandingan di peringkat UMNO itu sendiri dan berlaku perpecahan. Dan perpecahan itu berterusan. Saya dulu pernah cakap, contohnya kalau bertanding sebagai ketua cawangan, dua pihak. Kalau satu pihak yang menang itu, dia akan memisahkan atau menyisihkan yang kalah. Sedangkan dalam segmen demokrasi, berkali-kali saya katakan, yang menang tidak boleh menekan pihak yang kalah. Dan yang kalah harus menerima dengan hati terbuka dan memperakui yang kalah. Jadi dalam keadaan begini, untuk pilihan raya di Kemaman, PAS menang, dia tak boleh menekan penyokong-penyokong UMNO. Sebab rakyat sudah buat keputusan. Terimalah, itu demokrasi. Dan warga UMNO kena terima hakikat wakil anda di Parlimen nanti adalah Datuk Dr. Samsuri. Kalaulah beliau tidak memperjuangkan soal kehidupan rakyat Kemaman, itu terpulanglah, itu keputusan majoriti rakyat di Kemaman. Saudara, jadi sebab itu pertingkatkanlah usaha, jangan bergaduh. Saudara, tiba-tiba apa ni dia kata, bila-bila sangkut pula dengan Presiden. Presiden saya sakit. Dah macam mana? Janganlah saya nak tuduh orang tu tuduh orang ni. Tidak. Anda juga saya lihat sebenarnya kebanyakan player yang masuk menyalahkan orang itu dan orang ini. Salahkan PM10, salahkan ZMAD. Jadi siapa yang betul? Apakah anda betul? Sejauh mana anda bermain politik? Saudara, Mikobek dia kata tua-tua pun bongok. Terpulanglah. Anda nak kata apa pun, tak ada masalah. Saudara anda mau melampiaskan amarah anda. Saya bukan nak membela. Saya tak marah. Saudara, ni macam ni, Nur Azman, ada salah pula. Kena buang Nur Omar je. Tidak, saudara. Yang pentingnya saya melihat pilihan raya di Kemaman ini, kebanyakan petugas-petugas, jentera-jentera yang ada bersungut kerana peruntukan tak berapa cukup. Itu memang realitinya UMNO bukanlah parti yang kaya raya. Itu kena jelas, saudara. Yang kedua, dalam pimpinan sini ada pula isu-isu yang dimainkan tak mencapai, tak mampu menarik minat pengundi. Secara rakyat di Kemaman ini nak apa? Sepatutnya kalau kita bekerja 4 tahun dulu, lepas saja pilihan raya, terus Antoni. Sekarang ni saya harap agar warga pimpinan UMNO perlu melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka, turun ke gelanggang. Bertanya dengan rakyat, maumu apa? Saudara, bagi saya, Saudara Syauqi Afendi, terima kasih. Terima Sekutu Orang Merah.
Okey, kita terima saudara. Rakyat Kemaman mahukan Dr. Sam. Okey, terima. Tak ada masalah. Tetapi, jika Dr. Sam tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai ahli parlimen, jangan marah dia. Sebagaimana sekarang ni kita ketawakan ahli parlimen dari Ketereh. Jangan anda ketawakan warga Ketereh. Sebab satu ketika nanti mereka akan buat perhitungan. Saudara. Saudara tak boleh mengatakan UMNO 60 tahun sakau. Siapa sakau? Yang sakau sekarang ni dah berada di luar. Saudara, tunggulah. Tunggu. Anda mahu memikat saya untuk menyatakan, menceritakan siapa yang akan dikenakan tuduhan. Saya tahu, saudara. Banyak benda yang saya dapatan saya, tapi saya tak boleh bercerita. Saya tak boleh mendahului pihak berkuasa. Tunggulah. Tunggu, saudara. Masuk tahun 2024 nanti, berderit, saudara. Jangan risau. Waktu itu baru kita orang kata baru tergantuk, baru tergadah. Sekarang ni tak apa, sokonglah. Tak ada masalah. Saya juga tidak ada masalah. Sebab saya tahu, saya tidak menyokong individu-individu tertentu. Tapi saya menjaga parti saya. Kepentingan parti saya, ada UMNO, UMNO ada presidennya. Dan institusi kepresidenan itu tidaklah boleh kita ungkilkan, kita umpitkan. Siapa pula nanti setiap kali ada orang presiden naik, begitu juga kita balon. Tak boleh, saya. Tetapi, pimpinan peringkat angkar umbi perlu disantuni. Sudah sampai masanya UMNO peringkat di negeri Terengganu melakukan overhaul sepenuhnya. Saya berjumpa dengan kesemua 8 ketua-ketua bahagian sepanjang musim pilihan raya di Kemaman ini, saudara. Dan mereka menceritakan banyak cerita. Banyak cerita. Begitu juga waktu saya berbual dengan Ketua Pemuda Negeri. Beliau juga menceritakan banyak kisah-kisah yang tak sepatutnya saya dedahkan dalam media sosial. Saya cuma memberi gambaran bahawa ada sesuatu yang perlu disantuni. Saudara Jakar Linglung 152 akan bertambah lagi. Saya nampak walaupun orang mengatakan akan ada lompat-melompat dan sebagainya. Sampai bila kita nak mengizinkan politik negara kita dalam keadaan begitu? Sewajarnya kita sama-sama menyokong pimpinan agar beliau dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Panca aduka, jangan menyindir. Tak baik. Ni saudara, macam mana saudara bercakap ni? Saudara mana ni? Sweet sister ni. Tak baik begitu, saudara. Tak baik. Saya tidak pernah pun. Saya dapat tahu satu ketika Datuk Tan Sri Haji Hadi masuk hospital. Tak ada pula kita mendoakan kematian untuknya. Tak baik kita mendoakan kematian sama Islam. Sepatutnya kalau orang tu, ni apa ni, 47 kes tu macam mana? 47 kes tu kes apa benda? Dah selesai. Benda tak ada. Tapi anda masih tak puas hati. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana bila anda sudah meletakkan dalam fikiran orang tu bersalah? Walaupun mahkamah mengatakan tak bersalah. Saya kita harus berlapang dada. Kalau itulah fikiran saya seperti anda, maka saya akan mengatakanlah apa kes yang dihadapi oleh Tan Sri Muhyiddin itu, maka dia bersalah. Jangan, saya. No one is guilty unless proven by the court. Itu saja. Saya mengharapkan teman-teman yang bersama-sama dengan saya, mendengar bicara saya rasakan supaya kita sentiasa berlapang dada. Soal mahkamah, biarlah judiciary. Judiciary melaksanakannya. Sebab banyak orang menuduh bahawa kononnya ada campur tangan pihak eksekutif, iaitu Perdana Menteri, dalam mahkamah. Benda ini tak berlaku dah sekarang. Anda mungkin dalam fikiran anda mengingatkan zaman-zaman waktu negara dipimpin oleh seseorang yang sentiasa mencampuri urusan mahkamah untuk sama ada melepaskan ataupun menjatuhkan hukuman. Sekarang tak ada. Era hari ini, Perdana Menteri Datuk Anwar Ibrahim, beliau dengan jelas mengatakan beliau tidak akan campur. Mahkamah tetap dengan mahkamahnya, parlimen dengan cara parlimennya, dan beliau sebagai pentadbir, sebagai eksekutif, mentadbir negara. Itu saja saya. Jangan kita campur adukkan. Kita rasa seolah-olah negara kita ni masih seperti era yang dulu. Zaman sudah berubah. Okay, so komen saya satu je lah. Untuk Kemah mana kita tahulah di Terengganu ni memang penyokong kebijakan yang pada PN. So kita dah jangka lah. Satu lagi yang keluar mengundi pun hanya lebih kurang 90,000 lah daripada 164,000. Tak ramai yang keluar. So apapun, tak apalah dia orang dah menang, biarkan dia orang menang. So sekarang ni orang duk kecoh buka jalan ke Putrajaya. Kita tengoklah sampai ke tak dia orang ke Putrajaya ni. Tuan-tuan, mari terus menyokong kajian Permohonan daripada Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.